Very clear. Ya. Jelas. Clear. Very Okay, clear. good, thank you. Okay, so tisu tumbuhan, plant tissue, kita tahu, kita revise sikit, dulu kita dah belajar ada dua jenis kan. Okay, ada dua jenis, ada tisu kekal, permanent tissue, ada meristem tissue. Okay, meristematic tissue. Okay, so meristem tissue ada dua, meristem apex and lateral. Okay, lateral meristematic tissue. Okay, ini tak ada masalah rasanya kamu boleh ingat kan. Sebagai revision saja, tisu kekal permanent tissue ada tiga. Okay, EVA. Epidermal tissue, vascular tissue and ground tissue. Kan, tisu asas. Okay, so epidermal tissue tak ada masalah. Tisu yang meliputi permukaan batang, akar, daun kan. Tisu vaskular pun tak ada masalah, xylem dengan flowem, okay, masih segar dalam ingatan. Okay, tisu asas ni yang selalunya student macam lupa ingat tak ingat macam tu. Kan tisu asas ni kamu kena ingat ada parenchyma, parenchyma and sclerenchyma tissue. Okay. Okay, so harapnya kamu clear tisu tumbuhan ada tisu kekal, meristem, cake Mary. Cake Mary, permanent and meristematic tissue. Okay, cake Mary, EVA. EVA untuk tisu kekal. EVA, epidermis, vascular, asas, and untuk tisu asas, ground tissue, parenchyma. Kate Mary Eva tu parenchyma kan. Okay, parenchyma, parenchyma, sclerenchyma. Okay, itu sebagai revision, nak refresh balik apa yang kita dah belajar dalam bab 1 mula-mula dulu. Okay, so yang cikgu kata tisu yang selalu student lupa ingat tak ingat tu hanya tisu ground tissue tu. Parenchyma, parenchyma and sclerenchyma tissue. Okay, kalau diberi gambar rajah, diminta untuk menamakan tisu tersebut. Okay, macam mana kita nak kenal pasti tisu tersebut? Kita refresh sikit ya. Okay. Kalau dah tengok soal, dah cuba jawab, mesti dah tahu kan jawapan-jawapannya. Okay, A apa jawapannya? Parenchyma tissue. Yes, very good. Okay, macam mana kamu tahu ini parenchyma tissue? They have the thinner cell walls. Yes, dinding selnya nipis kan? Okay, good. B? Collenchyma. Collenchyma atau sclerenchyma? Sorry? Collenchyma. Yes. Yes, very good. Collenchyma and ni sclerenchyma. Okay, very good. Okay. So kat ini kalau kita buat revision, kita tengok buku kan. So kalau kita nak dalam exam, kita tak boleh open book. Macam mana kita nak ingat? Kalau parenchyma senang je, dia punya vakuum dia besar. Kan? Vakuum dia besar, so sel dia gemuk-gemuk. And dia punya dinding sel paling nipis lah antara ketiga kan. So memang parenchyma yang A. Okay, collenchyma and sclerenchyma dua-dua dinding selnya tebal. Okay, dua-dua dinding selnya tebal. So dua-dua kat sini kita nampak tebal. Yang paling tebal sclerenchyma. Tapi kadang-kadang dalam gambar kita tak boleh nak bezakan paling tebal tu kan. Sebab dua-dua pun tebal. So kat sini kita cikgu bagi tip S for sclerenchyma. Okay, S for sclerenchyma, S for seragam. Penebalan dinding sel dia seragam. Okay, uniform, seragam. S sclerenchyma, S seragam. So kita nampak penebalan dinding sel dia seragam. Okay, kat bucu-bucu pun seragam. Okay, seragam. Tapi collenchyma dia punya penebalan dinding sel dia tak seragam. Nampak dekat bucu lebih tebal. Right? Okay, so collenchyma
penebalan dinding sel dia tak seragam. So betul. Sclerenchyma penebalan dinding sel dia seragam. So betul. And parenchyma nampak dinding sel dia nipis. Okay. Okay, revision kat situ. So at least okay, clear dah lepas ni. Lepas ni clear dah ground tissue. Macam mana nak pilih kan? Okay. Kalau tanya function harapnya tahulah kan. Kalau tanya function macam soalan ni, tisu yang mana terlibat dalam fotosintesis? B. Parenchyma tissue. Yes. Yes, very good. Parenchyma tissue. Very good. Parenchyma tissue. Okay. P for parenchyma, P for photosynthesis. Okay. So sel dia gemuk kan? Sebab menyimpan hasil fotosintesis. Okay, menyimpan kanji. So B lah parenchyma. Okay. Sclerenchyma memberi sokongan mekanikal. Okay, sokongan mekanikal pada bahagian tumbuhan yang matang. Okay, coelenchymma memberi sokongan mekanikal juga pada bahagian tumbuhan yang muda. Sebab mereka dinding sel mereka tebal. So dinding sel tebal dia memberi sokongan mekanikal. Okay, kedua coelenchymma and sclerenchyma memberi sokongan mekanikal. Sclerenchyma kepada bahagian tumbuhan yang matang. Sebab dia tisu yang mati. Dia tak ada sitoplasma, dah tak ada dah tinggal dinding sel je kan. Kalau coelenchymma dia memberi sokongan tapi pada bahagian tumbuhan yang muda, belum matang. Okey. Sedikit pasal tisu tumbuhan. Okey. So dalam bab 1 kamu belajar pertumbuhan. Okey. Pertumbuhan mesti kalau dalam pertumbuhan kamu mesti ada dalam kepala zon-zon pertumbuhan. Okey, zon-zon pertumbuhan ada zon pembahagian sel, zon pemanjangan sel, zon pembezaan sel untuk zon pertumbuhan yang pertama. Okey. Okay, sedikit kita buat revision sedikit. Rajah menunjukkan peringkat pertumbuhan W, X, Y. Okey, pada pucuk tumbuhan. Okey. Terangkan maksud pertumbuhan berdasarkan rajah. Okey, bila dia kata berdasarkan rajah, that means kamu kena guna rajah untuk terangkan. Bukan simply bagi maksud yang macam kita baca pertumbuhan bermaksud satu proses yang melibatkan pertambahan bilangan sel, perubahan saiz, pembezaan sel. Okey. Kita tak boleh cakap macam tu, simple macam tu sebab dia kata berdasarkan rajah. So kena tackle soalan. Soalan kata berdasarkan rajah, so kita kena guna rajah ni, kena guna zon-zon ni, kena sebut zon-zon tu dalam menerangkan pertumbuhan tu. Okey? Okey. So zon pertumbuhan, pembaris panjang beta, zon pembahagian, zon pemanjangan, zon pembezaan. Okey, so kita dalam kepala kita memang dah ada zon tersebut. Zon pembahagian, zon pemanjangan, zon pembezaan. Okey, macam mana kita nak jawab soalan dengan menerangkan rajah. Okey, sedikit revision lah kalau ni. Kalau lupa, cikgu tunjuk balik lah ni mengeramik memori kan, belajar masa bab 1 lama dulu. Okay, zon pembahagian sel di hujung pucuk kan, dan juga di hujung akar. Di hujung akar ada meristem apex kan. So kita kena masa menerangkan nanti kena sebut meristem apex ni membahagi kan, sebab di zon pembahagian sel meristem apex membahagi. Hasilnya kamu hasilkan sel-sel baru, menambahkan bilangan sel. So kat situ kita dah pergi kepada maksud yang pertama. Pertumbuhan melibatkan pertambahan bilangan sel. Kat mana? Kat zon yang pembahagian sel. Okay, zon kita tak boleh nak zon pertama ni, tapi kita kena rujuk dekat rajah
Dekat Raja, zonnya kadang-kadang dia pakai zon PQR, zon XYZ. Sekarang ni dia pakai zon 1, 2, 3 tapi dia treat juga student, dia treat dengan zon 1 dan zon 2. Okay. Kat sini kalau student tak perasan, student akan kata zon 1 saja. Padahal zon 1 dan zon 2 adalah zon pembahagian sel. Okay. So hati-hati dengan soalan. Okay. So zon yang kedua adalah zon pembezaan. Okay. Betul ke? Zon yang kedua, zon pemanjangan. Okay, zon pemanjangan sel. Okay, so kat situ dah pergi kepada maksud pertumbuhan yang kedua, melibatkan pertambahan saiz. Pertumbuhan melibatkan pertambahan saiz kan? So elongation. Yes, and differentiation kan? Cell elongation. Ya. Betul, cell elongation, dan dekat zon pembezaan cell differentiation. Okay, so kat sini adalah zon pemanjangan sel. Cell elongation menyebabkan saiz sel bertambah. So kat situ nanti kita kena terang. Kita kena terang dekat zon, kalau kita belajar di zon yang kedua tapi soalan trik kita dia duduk di zon yang ketiga. Okay, cell elongation, zon pemanjangan sel. Okey. Dan yang zon yang ketiga adalah zon zon pembezaan sel. So dalam soalan di zon keempat. Zon pembezaan sel. Okey. Jadi kita nak terangkan maksud berdasarkan rajah. Hati-hati bila dia kata berdasarkan rajah, mesti kaitkan dengan rajah. Okay, so cadangan jawapan yang bagus adalah macam ni. Okay, so kita terangkan, kita dah tengok rajah tadi. Dekat zon 1, yang ni kita punya idea, kan bila kita nak jawab soalan kita ada idea, kita tahu pertumbuhan melibatkan pertambahan bilangan sel, melibatkan saiz sel bertambah, melibatkan pembezaan sel. So kita nak masukkan dalam kehendak soalan tu. Okey, so kita dah tengok rajah dekat zon 1 dan zon 2 adalah zon pembahagian sel. So kita cakaplah sebab dia nak maksud pertumbuhan berdasarkan rajah. Jadi kita katalah pertumbuhan melibatkan sel meristem, membahagi secara mitosis untuk menghasilkan sel-sel baru pada zon 1 dan zon 2. Jadi kat situ bilangan sel akan bertambah. Okey, bilangan sel akan bertambah. Okey, so kita akan dapatlah point. Okey, pertumbuhan juga kan melibatkan cell elongation kan. So kita sebutlah pertumbuhan melibatkan sel-sel mengalami pemanjangan sel. Tapi kita kena sebut di zon mana. Sebab dia nak berdasarkan rajah pada zon 3. Jadi bila pemanjangan sel berlaku dekat zon 3 dalam rajah tu, jadi saiz sel akan bertambah. Okey. So kita kena sebut juga pasal zon 4. Okey, zon 4. Okay, zon 4 zon pemanjangan, zon pembezaan sel. Maka pertumbuhan melibatkan sel menjalani pembezaan. Jadi kena sebut di zon 4. Jadi kita dah menjawab maksud pertumbuhan berdasarkan rajah. Okey, bukan maksud yang biasa-biasa tu. Okey. Itu macam ni kita nak tackle soalan bagi rajah dan suruh kita terangkan berdasarkan rajah. Okey, dia sama je, cuma kita masukkan komponen dalam rajah tu. Okey, so dapat ni jawapan, nanti cikgu share jawapan. Cuma tip yang cikgu bagi tu harap bolehlah ingat terangkan zon yang diminta. Okey.
Okey. Masih lagi dalam pertumbuhan primer. Okay, zon 1, zon 2 dan zon 3 dalam rajah menunjukkan 3 zon pertumbuhan pada hujung pucuk. Hujung pucuk. Kalau hujung akar pun dia sama, cuma akar tu dia dari bawah lah. Akar dari bawah kan. Akar dari bawah. Ada juga, ada masa dan ketika soalan nak trik, dia terbalikkan akar. Bila dia terbalikkan akar, zon yang kat atas tu lah zon mula-mula. Okay, hati-hatilah. Kena berhati-hati dengan soalan. Okay, zon yang pertama, zon yang kedua dan zon yang ketiga. Okay, simple macam tu saja. Soalan tanya, padankan sel yang diberi dalam rajah dengan zon masing-masing. So kat sini dia nak menguji kefahaman kamu dan pengetahuan. Okay, zon 1 kamu tahu adalah zon pembahagian sel. Jadi dalam cell division. Good. So dalam gambar, sel mana yang menunjukkan sel sedang menjalani pembahagian? T. Yes. Betul-betul. Very good. Very good. Okay, sebab kita nampak ada kromosom dengan jelas kan? Dan selnya sel yang kecil. Okay, sel meristem yang aktif membahagi adalah sel yang kecil. Okay, dan juga mempunyai nukleus yang besar. Kita dapatlah lihat dengan jelas nukleus dia. So T adalah sel meristem yang sedang membahagi di zon 1. Okay. Zon 2, sel yang mana? Cell elongation. Yes, cell elongation. So S or U? S. What is a big? S. Very good. Yes, big. Okay, very good. S. Okay. Then U is differentiation. okay, U is differentiation. Betul, sebab dia dah jadi flowworm, right? Dia dah membeza menjadi flowworm. Di sini sel rakan, di sini sel tube tapis kan? Okay. Cikgu buat short form ni, jangan tiru-tiru short form pula Okay. So kat situ soalan sangat mudah tapi kena faham. Tu je. Okay. Revision seterusnya adalah pertumbuhan sekunder. Kalau kita dah cerita zon pembahagian, zon pemanjangan, zon pembezaan, itu adalah lebih kepada pertumbuhan primer. Pertumbuhan sekunder pun ada pembahagian, pemanjangan, pembezaan. Okay, tapi kalau dalam pertumbuhan kedua kita lebih ceritakan cerita yang sama tapi sel yang lain. Gitulah. Okey. Baik, tak apa. Kita tengok dulu revision kan. Yang kelima ni. Okey, rajah menunjukkan peringkat kedua pertumbuhan dalam batang eudikoid. Okey. Terangkan bagaimana pertumbuhan sekunder berlaku di dalam batang eudikoid untuk menambahkan lilitan batang. Okey. So kat sini pertumbuhan sekunder kita kena terangkan 6 markah. Okay. Okay, kita tengok bila dapat soalan macam ni jangan takut nak jawab. Allah dapat soalan ni, tak. Soalan gambar rajah dia boleh bantu. Okay. Tengok kat sini dia bantu dengan kambium gabus. Dia bagi kambium gabus, dia bagi kambium vaskular. Okay. So kat sini dia dah membantu kita menjawab sel apa yang terlibat. Sel meristem lateral yang terlibat. Okay, lateral meristematic tissue yang terlibat adalah kambium gabus, kambium vaskular. Okay. So nanti kita boleh terang dapat satu poin kat situ melibatkan sel meristem lateral iaitu ni. Okay. Kemudian kat sini dia bagi xylem primer, phloem primer. Okay.
Kita tahu yang xylem primer dengan phloem primer adalah hasil daripada pertumbuhan primer. So kat sini dia bagi hint yang nanti pertumbuhan sekunder akan menghasilkan xylem sekunder dan phloem sekunder. Ni kan, xylem sekunder, phloem sekunder. Xylem primer dah tertolak ke dalam, phloem primer dah tertolak ke luar. Itu jadi point juga tu, nanti xylem primer tertolak ke bahagian empuluh, phloem primer tertolak ke arah luar, ke arah epidermis. Okay. So kat sini pun dia bantu kat sini kambium gabus ni nanti akan hasilkan apa kan? Akan hasilkan sel gabus di bahagian luar, akan hasilkan sel gabus di bahagian dalam, akan hasilkan korteks sekunder. Di bahagian dalam korteks sekunder, secondary cortex. Okay. You all tak boleh buat short form tau. Okay. So kat situ Rajah membantu. So jangan takut dengan soalan tumbuhan. Jangan takut dengan soalan tumbuhan. Okay, so kita boleh jawab macam ni. Kita dah keluarkan semua yang kita tahu tadi. So kita boleh rangka jawapan. Macam ni. Pertama kita nak jawab sel yang terlibat. Okay, yang terlibat dalam pembahagian sel. So kambium vaskular. Kambium vaskular membahagi secara mitosis membentuk gelang kambium. So itu kena adalah kambium vaskular membahagi secara mitosis membentuk gelang kambium. So kat sini dalam Rajah dia tak bagi tahu tapi kita kena sebut dalam jawapan kan. Okey. Gelang kambium. So kat situ kita dah guna kambium vaskular. Kambium vaskular membahagi. Bila sebut membahagi, mitosis, sebut mitosis. Tapi tengoklah kalau saya gamit janganlah kan. Kambium vaskular membahagi secara mitosis. Okay. Membentuk gelang kambium. Dapat satu markah. Kadang-kadang dua tau, mitosis ni kadang diberi markah. So sebut saja. Sebut saja. Okay, sel bila membahagi tentulah akan menghasilkan sel yang baru. Sel yang baru dalam gelang kambium akan menjalani pembezaan. Membentuk xylem sekunder. So kita dah sebut kat sini xylem sekunder. Kan tadi sel yang terlibat adalah sel meristem lateral kambium gabus, dia akan membentuk xylem sekunder. Di bahagian luar, di bahagian dalam. Okey, di bahagian dalam. Okay, sel baru di bahagian luar gelang kambium akan menjalani pembezaan membentuk phloem sekunder. Okay, kan tadi kita tahu secondary growth dia hasilkan xylem sekunder, phloem sekunder. So kita nak buat ayat, nak bagi ada dalam esei kita. Nak bagi ada xylem sekunder. Tak kalau tiba-tiba dekat soalan esei kita tulis tiba-tiba je xylem sekunder. Tiba-tiba je phloem sekunder. Tak boleh lah, kita kena buat ayat lah. Xylem sekunder ni berasal daripada kambium gabus. Kambium vaskular. Okay, phloem sekunder pun daripada kambium vaskular. So kita kena buat ayat dulu. Kambium vaskular membahagi secara mitosis. Okay, membentuk gelang kambium. Dan sel dalam gelang kambium tu membeza menjadi xylem sekunder dan phloem sekunder di bahagian luar. Okay. So, xylem primer akan tertolak ke arah empuluh, phloem primer akan tertolak ke arah epidermis. Okay. Okay, cerita pasal kambium vaskular dengan penghasilan xylem sekunder dan phloem sekunder. Cerita pula pasal sel kambium gabus. Sel kambium gabus membentuk lapisan sel gabus di sebelah luar dan korteks sekunder di sebelah dalam. So kita dah gunakan Rajah untuk menceritakan pertumbuhan sekunder. Okay? Berdasarkan Rajah. Lagi bila berdasarkan Rajah, kita cerita ikut Rajah. Okay. Okay.
Okay, harap dapatlah bagi kat kamu sedikit lega lah sikit kan, dah ulang balik kan. Nak lega lagi kena ulang lagi lah. Okay. So tadi kita dah buat revision pertumbuhan primer di mana kita cerita 3 zon tu. Pertumbuhan sekunder kita cerita pasal pembahagian dan pembezaan sel juga, pasal kambium dan sel xylem sekunder, flowon sekunder, okay, pasal sel gabus apa semua tu. So daripada revision 4 dan 5 tadi kita dah nampak dah sikit perbezaan kan. Dah nampak dah sikit perbezaan yang kita belajar dulu tu. So kita banding bezakan antara pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Okay, kalau soalan tanya banding bezakan, kita kena bagi persamaan dan Perbezaan. Yes, betul. Sebab compare and contrast. So kena ada sekurang-kurangnya 2 similarities. 2 similarities yang sama. Kalau 10 lagi 8 lah yang berbeza. Okay. Okay. Kalau 3, 7 pun tak ada masalah. Sekurang-kurangnya. Ini sekurang-kurangnya 2, 8. Kalau 3, 7, 4, 6 pun tak ada masalah. Boleh. Okay. Maksudnya tak boleh ke 10, 10 tu perbezaan, tak boleh. Mesti ada juga persamaan. Okay, so kita tengoklah. So bila persamaan kita kena mulakan dengan both ataupun kedua-duanya. Kedua-dua pertumbuhan kedua-dua kena macam tu. Okay. Okay. So kedua-dua pertumbuhan macam kata tadi dia melibatkan pembahagian, pemanjangan, pembezaan. So kedua-dua pertumbuhan melibatkan pembahagian sel secara mitosis. Pertumbuhan primer ada zon pembahagian, pertumbuhan sekunder pun dia melibatkan pembahagian sel lateral meristematic tissue kan. Okay. Kedua-dua pertumbuhan ada mesti melibatkan saiz sel bertambah. Okay. So dia akan meningkatkan saiz tumbuhan. Meningkatkan saiz tumbuhan, melibatkan pemanjangan sel, tak kisahlah boleh. Ini adalah cadangan sahaja, cadangan jawapan. Okay. Kedua-dua pertumbuhan melibatkan pembezaan sel. Okay, boleh. So ada ketiga-tiga proses tu ada dalam kedua-dua pertumbuhan. Okay. Pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder kalau kita nak bezakan, boleh guna jadual. Boleh, tak ada masalah. Tetapi mesti ayat lengkap. Tak bolehlah tiba-tiba pertumbuhan primer meristem apex, pertumbuhan sekunder meristem lateral. Tak boleh macam tu. Kena ayat lah. Tisu meristem yang terlibat ialah meristem apex, macam tu. Pertumbuhan sekunder, tisu meristem yang terlibat ialah meristem lateral. Dia tak boleh tiba-tiba macam tu. Tiba-tiba ada tak ada, mempunyai tidak mempunyai. Tidak boleh begitu. Okey, sebab tu kalau nak buat jadual, buat jadual yang 2 kolom. 2 kolom sahaja. Tak boleh jadual yang 3 kolom. 3 kolom yang tengah-tengah ada aspek tu kan? Cannot. Sebab bila buat yang tengah, yang 3 kolom, you all ada kecenderungan untuk jawab aspek dah ada kat tengah. So yang nanti you all jawab ya tidak, ada, tak ada. Tak boleh macam tu. Sebab tu tak boleh buat 3 kolom. Kena buat 2 kolom dan isi dengan ayat yang lengkap. Okey. Ada yang tak nak tanya mungkin boleh buat ayat. Ayat kalau nak buat boleh hubungkan dengan kata hubung manakala. While kan. Tapi digalakkan jadual lah. Tak payah kita nak ulang pertumbuhan primer ni, manakala, pertumbuhan sekunder ni. Then yang ayat kedua pula pertumbuhan primer ni, while atau manakala, pertumbuhan sekunder. Jadi kita kena ulang kata hujungnya tu kena ulang-ulang kalau buat ayat. Kan? Kalau kita buat jadual,
Just kita tulis kat atas ni dan kita isilah ayat lengkap kat bawah. Dan pulanglah kepada keselesaan masing-masing. Okay. Kalau cikgu galakkan jadual lah. Jadual 2 kolom, cannot 3 kolom tak boleh. Okay, so macam apa aspek yang kita nak bezakan? Aspek yang kita nak bezakan, yang pertama kita nak bezakan tisu meristem apa yang terlibat, kan? Yang pertama kita nak bezakan aspek untuk bezakan tip dia. Tisu yang pertama kita nak bezakan dari segi tisu meristem. Pertumbuhan primer melibatkan meristem apex, manakala pertumbuhan sekunder melibatkan meristem lateral. Okey. Yang kedua, kita nak bezakan dari aspek bahagian tumbuhan yang terlibat. Okey. Bahagian tumbuhan yang terlibat, pertumbuhan primer berlaku di hujung pucuk dan hujung akar. Pertumbuhan sekunder berlaku pada bahagian batang dan akar yang telah matang. Sebab batang dan akar yang telah matang tu dia ada cambium gabus dan cambium vascular lah, kan. Okay. Kemudian dari segi aspek kesan, cikgu yang mnemonik sebenarnya Mary bahagia, Mary meristem apa, bahagian mana terlibat. Kesan pertumbuhan sekunder dia menyebabkan apa? Menyebabkan kepanjangan tumbuhan bertambah, ketinggian tumbuhan bertambah ataupun menyebabkan pertumbuhan bertambah dari segi ukur lilit. Kesan. Hasil, menghasilkan tisu apa? Kalau xylem primer, phloem primer, pertumbuhan apa yang menghasilkan xylem sekunder, pertumbuhan phloem sekunder, pertumbuhan apa? Okey. Hasil kayuan, tisu berkayu ada tak? Terlibat tak? Okey. Arah pertumbuhan. Kalau pertumbuhan primer dia arah memanjang ke, sisi ke? Okey. Okey, gelang tahunan ada tak? Tebal ada tak kulit kayu tebal? Okey. So Mary bahagia, kesan hasil kayuan gelang tebal. Okey. Bahagialah gelang dapat gelang tebal. Okey. So ini ada cadangan jawapan. Okey. Nanti you all boleh tengoklah. Ataupun nak go through sekejap. Bila sekejap ya. Okey, tisu kita bezakan dari segi tisu meristem yang terlibat. Nampak? Meristem apex, meristem lateral. Bahagian yang terlibat, ujung pucuk, ujung akar. Satu lagi, bahagian batang dan akar yang telah matang. Yang ketiga, kesan pertumbuhan primer dia peningkatan kepanjangan akar dan batang. Okey, tumbuhan. Kesan pertumbuhan sekunder dia kepanjangan, meningkatkan ukur lilit. Hasil pertumbuhan primer, xylem primer, phloem primer. Hasil pertumbuhan sekunder, xylem sekunder, phloem sekunder. Okey. Ada tisu berkayu, pertumbuhan primer tak ada tisu berkayu, sekunder ada tisu berkayu. Okey. Apa ni? Sorry. Mempunyai tisu berkayu ya. Okey, arah pertumbuhan primer secara memanjang, arah pertumbuhan sekunder secara jejari. Okey, jejari. Okey, tidak membentuk gelang tahun, tidak menghasilkan kulit kayu, menghasilkan kulit kayu yang tebal. Okey. So yang ni cikgu bagi skema dia ya, cadangan jawapan. Cadangan. Nama pun cadangan jawapan, kalau kamu ada jawapan yang bersesuaian boleh diterima. Okey. Okey. Pasal pertumbuhan primer, pertumbuhan sekunder dah ada lega sikit dapat revision kan? Lama dah tinggal, betul tak? Okey. Ya cikgu, betul. Okey, lengkung pertumbuhan. Okey, lengkung pertumbuhan pula topik terakhir dalam bab 1. Ada sikit pasal lengkung pertumbuhan yang annual plant kan? Biennial plant, perennial plant, tumbuhan saka, tumbuhan semusim, tumbuhan dui musim. Okey, so kamu ada sikit dulu belajar graf kan. Okey, so kita tengok kita buat revision sikit saja, tak banyak.
Okey, dua jenis lengkung pertumbuhan, K dan M. Okey, bila kita nampak je lengkung pertumbuhan ni. K is annual curve. Betul, annual, betul. Okey, tumbuhan semusim. Yang M? Perennial curve. Yes, betul, perennial ataupun tumbuhan saka. Okey, saka punya lengkung pertumbuhan. Okey, tumbuhan saka punya lengkung pertumbuhan. Okey, antara berikut pernyataan mana benar mengenai kedua-dua jenis tumbuhan yang diwakili oleh lengkung K dan lengkung M? 1 and 2. Okay, very good. 1 and 2, yes, A. Betul. Okay, kita tengok sama-sama. Lengkung pertumbuhan pada setiap tahun bagi lengkung K dan M adalah berbentuk sigmoid. Yes, betul. Yang K single sigmoid kan? Tunggal. Sigmoid yang tunggal. Itu semusim. Sebab itulah sigmoid dia, bentuk lengkung sigmoid dia satu. Okay, yang banyak jujukan sigmoid ni tumbuhan saka, perennial. Okay, yang satu lagi ada berapa sigmoid? Satu lagi, dui musim. Berapa sigmoid dia? 2 sigmoid. Yes, betul. 2 sigmoid. Kalau yang dui musim, 2 sigmoid. Okay, kalau tumbuhan semusim ni, dia menghabiskan jangka hayat dia dalam satu musim sahaja. Sebab tu dia sigmoid dia satu. Maksudnya selepas dia melengkapkan proses biologi dia, melengkapkan proses biologi tu maksudnya dia dah berbunga, berbuah, menghasilkan biji benih, so dia mati. Tapi kalau tumbuhan saka, okay, perennial plant, dia berbunga, berbuah, menghasilkan biji benih banyak kali. Itu sebab banyak sigmoid. Okay, kalau yang dua musim, dia melibatkan 2 musim. Musim pertama dia tak hasilkan lagi biji benih. Musim kedua baru dia hasilkan biji benih. Musim pertama adalah untuk menghasilkan dia daun, batang, akar dulu. Musim kedua baru dia berbunga, menghasilkan bunga dan buah untuk pertumbuhan. Tu sedikit revision. Okay, so jawapan kat sini yang pertama betul berbentuk sigmoid. Memang ketiga-tiga lengkung memang lengkung sigmoid. Cuma tunggal ke, dua ke jujukan. Okey, kitar hidup untuk tumbuhan di lengkung K adalah setahun, manakala untuk lengkung M lebih 2 tahun. Okey, betul. Tadi kan ada yang dah jawab 1 dan 2, betul. Okey. Yang ketiga kita tengok dia kenapa salah. Contoh tumbuhan bagi lengkung K adalah kubis dan contoh tumbuhan untuk lengkung M adalah padi. Salah sebab padi sepatutnya lengkung K kan? Yes, betul. Padi semusim, right. Okay, kubis dia dua musim. Biennial. Yes, betul. Biennial. Okay, so salah. So yang jawapan ketiga salah. Keempat, kedua-dua lengkung pertumbuhan K dan M mempunyai peningkatan jisim kering sepanjang tahun. Peningkatan sepanjang tahun. Salah, dia bukan meningkat sepanjang tahun tu, ada turun. Ada turun yang naik, betul turun, naik, turun. Kan sebab apa? Sebab bila dah berlaku pengguguran daun kan, bila dah tua kan, penuaan disebabkan oleh penuaan, keguguran daun, penyebaran biji benih kan. Masa buah kalau yang ni masa buah ada pokok, dia punya jisim besar lah kan, tapi bila dah biji benih disebarkan, dia turunlah daun, pengguguran daun. Gitu, so tidak sepanjang tahun. Jadi salah, bukan sepanjang tahun. Okay, so betul tadi yang jawab A. Okay, habis bab 1. Okay, bab 1 itu dah kamu belajar. Isu, ingat Kate, Mary, Eva, parent kau suka.
Okey, lepas tu ada lengkung pertumbuhan dan pertumbuhan primer sekunder, jangan lupa ya. Okey, bab 2. Bab 2 kita belajar struktur dan fungsi daun. So kita tengok sikitlah, ini adalah rajah keratan rentas daun. So bila dah belajar bab 2 dulu memang kita tengok struktur ini. Okey. Boleh bagi tahu Cikgu J tu apa? Pedicel mesophyll. Yes, betul. Palisade mesophyll sel. Sel mesophyll palisade. Okey. Okey. Spongy mesophyll. Betul, spongy mesophyll cell. Sel mesophyll berspine. Okey. Xylem. Yes, xylem. M is phloem. Yes, very good. Phloem. Ya, xylem dekat atas, phloem dekat bawah. Air dengan makanan. Makanan tu ke bawah. Kan? Air, makanan. Makanan bawah lah berat. Okay. So xylem, phloem. Very good. Okay. So memang kena ingat sebab dari form 1 lagi dah tengok dah rajah ni. Sedikit So tak ada masalah. Cikgu rasa untuk struktur yang lain pun epidermis atas, okay, kutikel, kutikel berlilin, epidermis atas, epidermis bawah, okay, gut cell, sel pengawal, stoma, ruang udara. Okay, tak ada masalah. Okay, yang mungkin sedikit yang melibatkan penerangan tentang proses yang berlaku, tu kita kena revise balik kan. Okay, macam proses pertukaran gas yang melibatkan liang stoma terbuka dan tertutup kan. Tu kena revise sikit, kita revise. Okay. Raja menunjukkan salah satu struktur yang terdapat dalam daun. Okay, struktur dia ada dalam daun. Tengok aja dah tahu gut cell kan. Sel pengawal. Okay, so X apa? Stoma. Yeah. Very good, stoma. Y is gut cell. Ya, betul, gut cell. Sel pengawal. Okay. Struktur Y pada waktu malam dan waktu siang. Okay, siang macam ni, malam macam ni. Tertutup, terbuka stoma dia. Okay, terangkan. So, kena terangkan perbezaan keadaan sel Y pada waktu siang dan pada waktu malam. Okay, bila suruh terangkan, kita kena terangkanlah. Cikgu tahu bila kamu tengok je kamu tahu, oh saya nak cakap ni keadaan sel Y, gut cell kan, segah dan waktu malam flasik. Boleh tapi kita kena terangkan. So bila soalan suruh terangkan, elok kita terangkan apa yang berlaku, apa yang menyebabkan keadaan macam tu. So kat sini ada tip. Okay, KK mungkin ya, KK aus. Okay, kita terangkan guna ion kalium ataupun kepekatan sukrosa. Kemudian tentang keupayaan air, water potential. Okay, lepas tu air meresap dari mana ke mana, of course secara osmosis kena sebut. And apa jadi dekat sel pengawal tersebut and apa jadi dekat stoma. Okay, apa jadi dekat stoma. Okay, so kalau kat sini nak pilih ion kalium ke kepekatan sukrosa. Sebab dia kata siang, malam. So dia lebih kepada fotosintesis kan. So kita ambil kepekatan sukrosa. Kepekatan sukrosa sebab fotosintesis berlaku waktu siang. So kita kena guna pada waktu siang kepekatan sukrosa apa? Tinggi ke rendah? Siang. Tinggi.
Betul. Macam kita terang pada waktu siang kepekatan sukrosa dalam sel pengawal tinggi. If night is low. Ya? If night dia rendah. Betul. Kalau malam rendah, betul. If night rendah, betul. Okey. So kita nak cakap dekat situ juga ke ataupun kita nak sambung nanti kita last sekali baru kita cakap manakala pada waktu malam. Kita cakap dulu waktu siang. Rina, ni teknik nak menjawab soalan macam ni lah. Sebab dia akan berlaku dia huraian. Lepas satu huraian. So better kita jawab dulu siang. Okay. Siang, lepas tu baru manakala malam. Okay. Sorry. Okay, manakala malam barulah yang sebaliknya. Tapi kita jangan kata and night vice versa. Cannot ya. Kena cerita lah. Cuma terbalikkan je yang daripada siang tadi. Okay, dia macam ni. Kalau kita nak sebut pada waktu siang kepekatan sukrosa dalam sel pengawal tinggi, manakala pada waktu malam kepekatan sukrosa dalam sel pengawal rendah. Okay, lepas tu kita nak buat ayat lain kan. Okay, pada waktu siang keupayaan air dalam sel pengawal rendah. Manakala pada waktu malam kan dah jadi banyak. Sedangkan dia adalah penerangan yang lepas ini maka ini, lepas ini maka ini. Jadi kaedah yang molek adalah macam inilah. Kita terang. Satu dulu. Pada waktu siang kepekatan sukrosa dalam sel pengawal tinggi. Sebab ada cahaya matahari kan, ada buat fotosintesis. So kepekatan sukrosa dalam sel pengawal tinggi. Keupayaan air dalam sel pengawal rendah. Keupayaan air dalam sel pengawal rendah. Okey, sebab dah sukrosa banyak dalam sel pengawal. Air keupayaan dia rendah lah. Okey. Air meresap masuk ke dalam sel pengawal. Okey, secara osmosis. KKAO. Secara osmosis. S, sel pengawal segar. S, stomata terbuka. KKAOSS. Okay. Then barulah manakala pada waktu malam kepekatan sukrosa rendah. Keupayaan air dalam sel pengawal tinggi. Air meresap keluar dari sel pengawal secara osmosis. Tapi secara osmosis tu dia ada reward satu kat atas, kat bawah dia tak reward dah lah. Tapi manakala ni dia cari macam ni, macam kepekatan sukrosa nanti dia akan tarik ke sini. Right. Macam tu. Okey. Jadi sel pengawal menjadi flasid, stoma tertutup. Okey. So bila kita marking kepekatan sukrosa dalam sel pengawal tinggi, mana dia punya pasangan? Oh, pasangan dia ada. Ni. Okey, so dapat satu markah. Okey, cari lagi keupayaan air dalam sel pengawal rendah. Ada dia punya pasangan. Keupayaan air ni ada tak? Ada. Keupayaan air dalam sel pengawal tinggi. Ada. Okey, lepas tu air meresap keluar dari sel pengawal. Ada pasangan dia. Yang ni air meresap masuk, meresap keluar. Ada pasangan. So kat sini dah dapat 1, 2, 3. Okey, sel pengawal segar. Lawan dia sel pengawal flasid. Stoma terbuka, stoma tertutup. So memang kamu dah ada 5 poin. Tapi kalau markah 4 je lah di reward dekat kamu, bagi kat kamu. Kalau 3 lah. Tapi tak ada masalah, kita jawab yang lengkap. Biar poin lebih, jangan kurang. Okay? Boleh KKAOSS? Boleh cikgu. Okay. Boleh. Okay. So
Pertukaran gas. Settle pertukaran gas senang sangat. Pertukaran gas berlaku melalui liang stoma. So kena cerita liang stoma terbuka, liang stoma tertutup. Senang. Kalau dapat soalan tu senyum. Okey. Fotosintesis. Okey, dalam bab 2 kita kena terang juga fotosintesis sebab dia struktur daun kan. Mesti tak lari dari fotosintesis. Okey. So bagaimana struktur daun dapat membantu meningkatkan penyerapan tenaga cahaya matahari untuk fotosintesis. Okey. Okey. Kat sini cikgu bagi poin kalau dia tanya meningkatkan fotosintesis saja, tapi sekarang dia kata meningkatkan penyerapan tenaga cahaya. So dia kena pilih poin yang meningkatkan penyerapan tenaga cahaya lah. Okey. Kalau tak ada, dia soalan dia tak minta pun, dia tak buat condition peningkatan penyerapan tenaga cahaya. Dia cuma cakap bagaimana struktur daun membantu meningkatkan fotosintesis. So, kita bolehlah masukkan pasal pengangkutan air, pasal pertukaran gas. So, kita boleh masukkan struktur xylem, phloem, boleh masukkan struktur liang stoma, guard cell. Tapi disebabkan minta peningkatan penyerapan tenaga cahaya, kita tak boleh bubuh kita tak boleh bubuh yang penerangan untuk yang bukan peningkatan penyerapan tenaga cahaya. So tip yang cikgu bagi adalah kalau dia minta secara umum, termasuklah macam mana nak meningkatkan kadar fotosintesis. Yang ni yang secara umum lah, dia tak bagi condition, tak buat syarat untuk peningkatan cahaya. Okay. So kalau secara umum bagaimana struktur daun meningkatkan kadar fotosintesis. So kau boleh jawab lah. Boleh jawab sel epidermis, daun terubah suai menjadi sel pengawal. Itu yang pengawal tu. Okay. Yang mengawal pembukaan dan penutupan liang stoma. So kat ini tak boleh lah. Ini tak boleh dalam in term soalan tu lah, dalam soalan yang tadi. Tapi cikgu nak terang dulu secara umum semua adaptasi yang menyebabkan kadar fotosintesis bertambah yang kita boleh guna. Okey, liang stoma, so pengawal stoma, liang stoma pada daun membenarkan pertukaran gas antara daun dan persekitaran. Okey. Pengawal sel epidermis tu dia ciri dia duduk sinar, so membenarkan cahaya menembusi ke dalam sel mesofil. So yang poin ni boleh untuk merujuk soalan. Okey. Sel epidermis yang duduk sinar membenarkan cahaya menembusinya ke sel mesofil. So dapat 1 markah. So kalau kamu tulis yang poin kat atas tu pun dia tak tolak markah. Pemeriksa mencari jawapan yang betul. So kamu tulis je, tak ada masalah, tulis je. Sebab cikgu bagi tip tu kan. Saya pengawal stor epi tu kan. Tulis tak apa. Tapi pemeriksa dia akan cari yang berkenaan lah. Okey. Paling sopan. Sel mesofil palisad. Sel mesofil palisad kita ceritalah tersusun secara mendekat dan rapat untuk penyerapan cahaya yang maksimum. So dapat lagi sebab dia berkait dengan penyerapan cahaya kan. Okey. Sel mesofil palisad juga ada kloroplas yang banyak. Okey, kepadatan kloroplas yang tinggi. Kloroplas mengandungi klorofil. Okey. Klorofil mengandungi klorofil untuk menyerap tenaga cahaya. Okey, lusinar. Lepas tu sel mesofil paling sopan sel mesofil berspine. Okey, tersusun longgar, menyediakan ruang udara yang besar untuk memudahkan membenarkan pertukaran gas berlaku dengan cekap. So kat situ poin pertukaran gas. So tak adalah poin tu.
Tak boleh untuk merujuk soalan yang nak peningkatan cahaya, penyerapan cahaya. Okay, so xylem yang paling sopan, extra funny. Okay, xylem mengangkut air pun tak boleh. Flower mengangkut sukrosa pun bukan berkenaan cahaya. Okay. So kita boleh cari poin yang lain. Lamina daun misalnya, lamina daun lepeh menambahkan luas permukaan peningkatan penyerapan cahaya matahari. Okay, lamina daun, so kita tambah lamina daun, kita fikirkan. Masa kita jawab tu kita kena fikirkan apa lagi yang boleh kita tambah untuk meningkatkan penyerapan cahaya matahari. Susunan daun kan, susunan daun dalam bentuk mozaik. Okay. Mozaik tu, mozaik susunan mozaik daun, maksudnya susunan daun berselang-seli. Berselang-seli tu supaya tidak bertindan dan dapat menerima cahaya matahari. Supaya tidak bertindan. Supaya susunan daun tidak bertindan ya. Okey. Bertindan. Okey, tidak bertindan, tidak bertindih untuk mendapat cahaya maksimum. Dapat cahaya yang maksimum. Okey. Okey. Yang stoma, sel epidermis, luxina, 1 markah. Penerangan dia membenarkan cahaya matahari menembusi ke dalam sel mesofil, 1 markah. Sel mesofil tersusun secara menegak rapat, 1 markah. Penerangan dia untuk penyerapan cahaya yang optimum, 1 markah. 4 dah. Sel mesofil palisat mempunyai kepadatan kloroplas yang tinggi, 1 markah. Kloroplas mengandungi klorofil untuk menyerap cahaya matahari. Sel mesofil berspan kita ada 2, 4, 6. Okay, lamina daun leper 7 mempunyai luas permukaan yang tinggi untuk penyerapan cahaya matahari. 8. Susunan daun dalam bentuk mozaik berselang-seli supaya tidak bertindih untuk penyerapan cahaya maksimum. Okay, so dah boleh dapat 10 markah. Ingat ya, ingat yang tip yang cikgu bagi tu untuk penerangan adaptasi secara umum, termasuklah membenarkan pertukaran gas, ada sel pengawal, membuka stoma apa tu kan. Tapi bila soalan dia bagi condition tertentu, kena based on soalan lah. Kalau dia minta bagaimana struktur daun dapat membantu pertukaran gas untuk fotosintesis, bagilah yang berkenaan dengan pertukaran gas. Okey? Okey cikgu. Okey cikgu, bagus. Okey, cikgu. So nanti bila cikgu bagi skema ni, kamu pandai-pandailah ni dengan soalan tau. Okey, sebab nanti jangan anggap yang yang semua poin ni boleh diterima, tak. Dia tengok condition tau. Tak apa, nanti cikgu buat sekali tanda right. Tanda right dan tanda markah supaya kamu tak keliru. Okay, so kita pergi ke revision yang seterusnya. Kalau tadi struktur daun dan adaptasi struktur daun yang boleh meningkatkan kadar fotosintesis. So sekarang kena cerita tindak balas fotosintesis. Okay. Yang ini pun kalau dapat soalan macam ni pun senyum dulu tau. Senyum, jangan sedih. Okay. Kita tengoklah, kita revise sikit. Uraikan tindak balas fotosintesis yang berlaku di struktur P. Dia minta struktur P saja. Struktur P, granum. Tindak balas fotosintesis yang berlaku di dalam granum.
bersandarkan cahaya ke tidak bersandarkan cahaya? Light dependent ke? Yes, light dependent. Okay. Okay, so tindak balas bersandarkan cahaya. Okay. Cikgu, Yes. yang P2 is thylakoid ke atau granum cikgu? Okay, api ditunjuk satu. When satu Is thylakoid. thylakoid. Ya, betul, thylakoid. And kalau buat macam ni, granum. Okay. Tersebut thylakoid pun boleh, granum pun boleh lah. Kan? Lebih tepat thylakoid. Okay. So kita bagi tahulah tindak balas yang berlaku dalam P adalah tindak balas bersandarkan cahaya. So kita kena huraikan. So bila huraikan kita kena step by step. Satu-satu ceritanya ya. Okay. Tindak balas bersandarkan cahaya, cahaya diperangkap. Cikgu ada buat skema dia. Sekejap tak ada. Kita buat sama-sama. Okay. P ialah tindak balas bersandarkan cahaya. Okay. Cahaya diperangkap oleh molekul. Buat molekul. Chlorophyll pigment ke? Yes, chlorophyll pigment. Okay. Diperangkap oleh molekul chlorophyll ataupun chlorophyll pigment ataupun pigment chlorophyll. Cahaya diperangkap oleh pigment chlorophyll. Boleh. Okay. Okay. So elektron dalam chlorophyll teruja. Kat sini satu markah. Cahaya diperangkap oleh molekul chlorophyll ataupun pigment chlorophyll. Satu markah. Elektron teruja. Okay, elektron yang teruja akan terbebas ataupun dibebaskan. In the form of ATP. Okay. Kat sini cikgu dia boleh juga dapat ATP nanti. Pengaliran elektron menghasilkan ATP. Okay. Ada markah untuk ATP. Okay. So elektron dibebaskan oleh molekul klorofil ataupun terbebas dari molekul klorofil. So, dia terbebas dari molekul klorofil. So bila elektron teruja dan terbebas dari molekul klorofil tu tak stabil lah. Kan? Bila klorofil tak stabil tu yang akan bawa kepada fotolisis air tu. Okay. Klorofil tak stabil akan menarik elektron daripada molekul air melalui fotolisis air. Okay. So molekul air, fotolisis air, molekul air terurai kepada what ion? Hydrogen ions. Yes, good. Hydrogen ion and Hydroxide ions. okay, ion hydroxide. Good, very good. Okay. So, ion hydroksida akan kehilangan elektron membentuk Oxygen and water. yes, very good. Oksigen dan air. Very good, oksigen and water. And elektron diterima oleh NADP+. Okay, yang ni yang kan sekarang ni klorofil dia dah menarik elektron daripada molekul air. Elektron yang dia terbebas tadi akan diterima oleh NADPA+. Okay, maksudnya elektron yang terbebas dari molekul klorofil tadi, elektron dari molekul klorofil, sebab tak kecil lah molekul klorofil dia dah dapat elektron daripada air, dia dah stabil dah. So elektron dia yang terbebas tadi akan diterima oleh NADP+. Okay. Dan seterusnya bergabung dengan H+ menjadi NADPH. yes, NADPH yang merupakan ejen penurunan. Reducing. Ya, okay, betul. Reducing agent. Okay, NADPH. Okay. ATP.
Pengaliran elektron tadi kan, elektron ada terbebas daripada klorofil, ditarik daripada molekul air, diterima oleh NADP++. So pengaliran elektron tu menghasilkan ATP. Okay, so kat sini dah menerangkan banyak ada poin yang kamu terangkan. So markah dia 6. Okay, kalau banyak poin pun tak ada masalah. Kan, jangan kurang. Okay, so kat sini cikgu ada tip buat kamu. Cewah, PA teruja babe. Foto udang hilang, terima ATP. Terima anugerah terpaling popular. Kan? Okay, cewah cahaya. So tindak balas tu bersandarkan cahaya. PA perangkap. Apa yang diperangkap. Okay. Teruja, apa yang teruja. Cewah, PA teruja. Babe, bebas. Foto, fotolisis air, udang urai, molekul air terurai. Udang hilang, foto udang hilang. Foto udang hilang, terima, elektron diterima oleh NADP+ kan, ATP, anugerah terpaling popular. Okay, tak kisahlah kamu ada cara nak ingat macam mana pun tak kisah. Janji dapat bantu kamu untuk senang nak jawab. Okay. Okay. So, itu tindak balas bersandarkan cahaya berlaku di granum. Okay, di telakoid. So, Q adalah tindak balas apa? Soalan tak tanya saja cikgu nak buat. Light independent reaction. Light independent cahaya. Betul. Tidak bersandarkan cahaya. Light independent reaction. Tindak balas tidak bersandarkan cahaya. So untuk tindak balas stroma. Yes, stroma. Q is stroma. Very good. Ya. So kat situ boleh jadi point juga tempat berlakunya kan. Okay. So bila soalan tanya huraikan tindak balas yang berlaku dalam Q, senang saja dia melibatkan NADPH dan ATP yang terhasil daripada tindak balas cahaya tadi kan. So NADPH ni dengan ATP ni nanti akan digunakan dalam Q. Akan digunakan dalam Q. Okay. So kalau soalan tanya, jika tumbuhan itu terdedah kepada cahaya selama 24 jam setiap hari, bagaimanakah keadaan ini mempengaruhi kadar tindak balas dalam Q? Okay. Increases. Yes, betul. The rate of reaction in Q increases. Akan meningkat. Okay, walaupun soalan ni sebenarnya nak trik. Walaupun dia tidak balas yang tidak bersandarkan cahaya, kalau dia dapat cahaya tumbuhan dapat cahaya banyak mana pun, dia bukanlah maksudnya tindak balas tak bersandarkan cahaya tu berlaku bila tak ada cahaya kan. Baru dia tinggi tak. Dia malah kalau dapat banyak cahaya lagi meningkat sebab hasil daripada tindak balas bersandarkan cahaya akan digunakan dalam tindak balas tidak bersandarkan cahaya, which is NADPH and ATP. So bila kita nak terang dengan 4 markah, so kita teranglah more NADPH will be produced, okay, in light dependent reaction kan. More ATP produced in light independent reaction, okay, will be used in light independent reaction. Okay, so lebih banyak NADPH dihasilkan dalam tindak balas bersandarkan cahaya, dan ATP yang terhasil dalam tindak balas bersandarkan cahaya akan digunakan dalam tindak balas Q. Okay. So lebih banyak NADPH akan digunakan untuk menurunkan karbon dioksida. So increase the rate of reduction of carbon dioxide. Okay, more NADPH produce dah campur pula dalam tindak balas bersandarkan cahaya.
Okay, light dependent reaction. Cik tak bagi skema apa? Malas nak tulis dah. Tahu kamu tak boleh malas tau. Allah tak bagi kena tulis. Dependent reaction and ATP produced in light dependent reaction used in Q ataupun in light independent reaction. Okay, so increase the rate of reduction of carbon dioxide, so more glucose is produced. So maka dia 4 je. Dekat sini dia tanya apa yang akan berlaku kepada kadar tindak balas Q. So kita dah jawab kadar tindak balas increases. Ni, ini yang dia punya kunci soalan. So increases ada. So bila markahnya 4, kena ada lagi 3 penerangan. So penerangan tentang more NADPH, more ATP, okay, more glucose produce. Macam tu je, senang. Okay. Okay. Boleh Boleh cikgu. Okay cikgu. Boleh cikgu. Okay, very good. Okay. Last untuk bab 2 ada pasal titik pampasan. Okay, compensation point. Okay, so kita buat revision pasal titik pampasan. Okay, Rajah 9.3 menunjukkan perubahan isi padu karbon dioksida yang diserap dan dibebaskan oleh satu tumbuhan dalam keamatan cahaya yang berbeza. So bila tengok Rajah ni memang dah tahulah pasal titik pampasan. Kita terangkan. Yes, titik pampasan di Q kan. Ni. So terangkan hubungan antara kadar fotosintesis dan kadar respirasi dalam tumbuhan itu pada titik PQR. So maksudnya kamu kena sebut semua titik. Tak boleh 10 poin tu PQR tu dah 10 poin, so S tak nak cerita dah. Tak boleh. S pun kena sebab in condition. Dia minta kan. Okay. So terangkan guna CFC Go. C for cahaya. Kita cakap keamatan cahaya rendah ke, tinggi ke, sama ke, dengan macam mana kan. F fotosintesis. So kadar fotosintesis tu lebih rendah ke, lebih tinggi ke, sama ke dengan kadar respirasi. CO2, kadar pembebasan karbon dioksida macam mana, glukosa, kadar penggunaan, oksigen, dia macam ni. Kita terang untuk setiap poin. So pada titik, tak ada. Okay, kita terangkan dulu P. Okay, pada titik P. Okay, pada titik P. Okay, cikgu buat satu contoh untuk ni ya, pada titik P. Keamatan cahaya apa? Kita nak pilih apa? P. Rendah. Yes, rendah. Keamatan cahaya rendah. Sudah dapat satu markah. Kadar fotosintesis rendah ke tinggi? Is lower. Is lower. Lebih rendah. Okay. Daripada kadar what? Kadar? Respiration. Yes, very good. Okay. Kadar respirasi lebih rendah daripada, kadar fotosintesis lebih rendah daripada kadar respirasi. Kadar pembebasan karbon dioksida lebih rendah. Tengok nampak tak kat sini, the word is pembebasan. Pembebasan tu siapa? Respirasi kan? Respirasi tinggi, so pembebasan karbon dioksida tinggi. Okay, so tak kisah kalau kamu nak jawab pasal penggunaan, pembebasan penggunaan penyerapan. The word is penyerapan karbon dioksida. Okay, so kalau kamu nak guna penyerapan karbon dioksida pun boleh. Rendah. Kadar penyerapan karbon dioksida lebih rendah daripada kadar penggunaan atau
kadar pembebasan, kadar penyerapan karbon dioksida lebih rendah daripada kadar pembebasan karbon dioksida. Kalau nak guna kadar pembebasan dulu, kadar pembebasan karbon dioksida lebih tinggi daripada kadar penyerapan. Sebab keamatan cahaya rendah, tumbuhan tak guna sangat karbon dioksida itu. Tak serap sangat. Dia banyak guna banyak karbon dioksida dibebaskan dari respirasi sebab kadar respirasi tinggi kan. Dia kat sini dia bermain-main kat situ. Okay, harap kamu tak tersalah. Dia kita tahu tapi kadang bila jawab tu tersasul. So hati-hati dekat sini please. Kita tahu nak cakap pasal cahaya, keamatan cahaya. Kita tahu nak cakap pasal kadar fotosintesis compare to kadar respirasi. Kita nak tahu nak cakap pasal karbon dioksida diserap ke dibebaskan. Tapi the word tinggi, rendah, sama, tolong hati-hati. Kat sini kena jangan gopoh. Okay, so kadar penggunaan glukosa lebih tinggi. Yes ke? Cahaya rendah. Dia respirasi tinggi, so kadar penggunaan glukosa Rendah. Tinggi. Tinggi. Sebab kadar respirasi tinggi, respirasi guna glukosa. Lebih tinggi daripada kadar penghasilan. So kat sini cikgu buat dot-dot tu supaya kamu dengar betul-betul kadar kadar penghasilan glukosa. Sebab kadar fotosintesis kan rendah, so kadar penghasilan glukosa rendah. Kadar penggunaan glukosa oleh respirasi yang tinggi. Okay. Point yang lain, next point. Kadar penggunaan oksigen. Rendah. Penggunaan. The word is penggunaan. Tinggi. Tinggi sebab respirasi kan. Kadar penggunaan oksigen lebih tinggi daripada kadar penghasilan oksigen. Okey, dia tak ada masalah kalau kamu nak kata penghasilan dulu. Kadar penghasilan oksigen lebih rendah daripada kadar penggunaan oksigen. Okey. Berhati-hatilah kat sini, okey? So pointnya memang dah tahu CFC go, tapi berhati-hati dekat lebih rendah tu. Lebih rendah, lebih tinggi sama. Okey, so kalau pada titik P kamu dah cerita dah semua ni dapat 5 dah markah. Okey. So tak payah lepas tu cerita pula Q dapat lagi 5 markah. A dengan S tak payah cerita dah ke? Kena. Sebab soalan minta. Okay, so kalau P dah cerita, okay Q. Kita tengok Q sebab Q ni gaya bahasanya lain sikit sebab dia titik pampasan. Okay, Q adalah titik pampasan. Di mana kadar fotosintesis adalah is equal to the rate of respiration. Sama dengan kadar respirasi. Kadar pembebasan karbon dioksida sama dengan kadar penyerapan karbon dioksida. Kadar penggunaan glukosa sama dengan kadar penghasilan glukosa. Kadar penggunaan oksigen sama dengan kadar penghasilan. Yes, betul. Macam tu je. Senang boleh dapat 10 poin kat situ. Cerita pula R dapat lagi 15 poin. Tapi S macam mana nak cerita? S, tengok kat sini special. Malah. S is optimum. Yes, betul. Kalau S kita guna yang ni. Kat mana nak guna yang ni? Guna untuk point S. Pada titik S, keamatan cahaya maksimum, kadar fotosintesis malar, kepekatan karbon dioksida menjadi faktor penghad. Kat sini. Sebab bila keamatan cahaya meningkat lagi, kadar fotosintesis tak akan bertambah dah. Sebab karbon dioksida menjadi faktor penghad. Okey, so kalau keluar soalan ni pun senyum.
Seronok kalau dapat soalan ni. Cuma hati-hati dekat word dia, bebas ke, hasil ke, guna ke, serap ke, tinggi ke, rendah. Hati-hati. Dia lebih kepada hati-hati. Dia senang tapi lebih kepada hati-hati. Okey. Nutrisi bab 3. Okey, bab 3 nutrisi. Pun adalah Number 1 is A. Topik yang sangat sikit betul. Okay. The one is A jawapan dia. Betul, pandai. Good girl. Ya, okay, merupakan makronutrien. So cikgu nak berhenti cakap Sat, kita buat quizzes sekejap. Nak tengok kamu punya ni. Boleh ke kita sekejap? Boleh cikgu. Boleh. Okey. Boleh. Nak berhenti cakap, Sat. Okey, kelas ni. Okey, cikgu paste dekat. Okey, ada link quizzes dekat message. Bab 3 ya. Kita sajalah bab 3 ni bab yang sikit je. Jadi kita buat objektif. Cikgu nak tengok bab 3 kamu macam mana, sikit je, 5 soalan. Tunggu sampai 50. 50. Ada lagi nak masuk. Okeylah, tunggu lagi lah. Okey dah. Dah cikgu start. Okey lah, perlu. Okey dah start. Dia masuk. Dia dah ada, dia ada kat belakang. Saya naik tadi. Nanti kita akan persiaran kita akan masuk ke stage dia lah ya. Kita tak ada kita tak. Dia niat terus kita video. Ada. Bisa naik ke stage. Cikgu, saya sudah habis. Settle.
Saya tak ada green screen ni kat rumah. Oh, tak apa tu Jadi jadi turun apa turun hijau pun tak ada kat belakang nak letak hijau. Assalamualaikum. Cikgu Haizan. Waalaikumsalam. Orang Perak sebenarnya. Saya orang Perak. Kampung. Jom berbagi. boleh kampung dah. Boleh kampung dah. Kat Perak tu rumah dah tak ada siapa dah. Rumah tinggal. Dah. Saya kena balai. Dan ingat Kampung balai. Ya, saya orang Tanjung Balai. Kira kat mana? Balai. Tanjung Balai. Kelantan. Kelantan. Ya. Dah sampai. Saya Okey. Ada lagi yang jawab tu tak dah? Okey, ni yang markah yang tinggi, tahniah. Siapa ni? Okey, tahniah ya. Cikgu, saya pun semua betul cikgu. Oh, tahniah. Very good. Okey, kita tengok soalan yang nombor 1 ni. Yang manakah merupakan mikronutrien? Iron. Okey, jawapannya apa? Iron. Serum. 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 Ada juga yang salah kan? Okey, yang nombor 2. Ada. Kesan kekurangan nitrogen. The leaf Daun become jadi yellow. apa? Kuning kan? Okey, ada salah, tak apa. Kita nak tengok. Okey, nombor 3. 4. Parasitic. Versi. Okey. Okay, tanya Weni, tu siapa tu? Tanya yang dapat 1%. Yang tak dapat tu tak apa, kita tengok balik, nanti cikgu bagi tips macam mana nak ingat. Okay, very good. Bye. Bye. Okay. Okay, tadi saja je cikgu nak tengok macam mana topik 3, bab 3 ni. Sebab dia bab yang orang kata dia macam alah bab ni mikronutrien kan? Nak kena ingat ke kan? Macam mana nak ingat? So cikgu nampak tadi ada yang salah, Desmi kena bantu jugalah kan, walaupun dia topik yang sikit tapi kena bantu, kita refresh balik je, revise balik ya. Okey. Sebenarnya ada cara nak ingat. Dia macam ni. Ni. Nak ingat makronutrien. Okey. Tapi cikgu rasa kamu pun ada macam mana cara nak ingat ni. Makronutrien. Okey, kalau makronutrien, ingat ni, nitrogen, fosforus, karbon, hidrogen, kalium, oksigen, kalsium, magnesium, sulfur. Kalau macam tu je boleh ingat ke? Kalau cikgu susahlah sikit, cikgu kalau ada bayangan tu baru boleh. Macam nak pinang cinta hatiku orang Kanada memang susah. Nak nitrogen, pinang, fosforus, cinta si karbon, hati, H hidrogen, ku
K, kalium. O, oksigen. Kanada, Ca, Kanada. Kalsium. Memang Mg, magnesium. Susah, S, sulfur. Nak pinang cinta hatiku orang Kanada memang susah. Sedih kan? Sedih tak? Saya sangat sedih cikgu. Sedih. Okay. So bila Fras, Zin, kunyah, mangga muda, cicah Nescafe. Dah tak betul dah Zin ni. Mikronutrien ya. Zin ni dah ada Fras. Mikronutrien, nak ingat dia bila boron, bila boron, Fras, ferrum, Zin, zinc, kunyah, kuprum, mangga, mangan, muda, molybdenum, cicah. So cicah ni tak boleh cicah, celup. Sorry nak, cikgu tersilap. Celup Cl, klorin. Klorin Cl, sorry. Klorin, Nescafe, nickel. Okay, bila Fras, tu dia sudah untuk Nescafe. Ataupun anda ada sendiri anda punya teruk je rasanya. Ni nak kongsi dengan cikgu? Ada siapa nak kongsi dia punya cara ingat? Siapa tak ada? Tak ada nak ambil yang cikgu dia ya? Okey, makronutrien nak pinang cinta hatiku orang Kanada memang susah. So ambil sebab cikgu tak ada bubuh dekat bahan, cikgu tak masukkan. Okey. So bila tanya yang mana satu makronutrien, mikronutrien, ingatlah. Okey, sekarang dia tanya which one is mikronutrien. Mikronutrien ingat bila Fras Micronutrient. Zin buat apa? Bila Fras kunyah, kunyah, kuprum, kunyah, mangga, mangan kan, muda, molybdenum, Celup Nescafe. Nikel. Okey. So, ferrum. Okay. Itu juga kalau tanya makronutrien, ingatlah nak pinang cinta hatiku orang Kanada memang susah. Okay. Okay, so itu selalunya kalau soalan yang macam tu, soalan direct macam tu, soalan mengingat recall tu soalan aras rendah. Tapi kalau tak jawab rugi juga kan. So kita ingat walaupun macam banyak makronutrien tu boleh diingat kalau kita ada bayangan-bayangan mnemonik je membantu. Walaupun dia akan ada dalam 1-2 soalan macam tu, dia membantu juga tak kan. Satu soalan satu markah. Okey, antara berikut yang manakah menunjukkan kesan kekurangan nitrogen yang dapat diperhatikan pada daun? Apa jawapan? C. Yellowish. Betul, yellowish. Daun jadi kuning. Okey, sebab nitrogen terlibat dalam pembentukan klorofil. So ini nampak macam granum tak? Ya cikgu. Granum, tilakoid. Boleh. Dalam tilakoid, dalam granum ada apa? Klorofil kan? So bila tak ada klorofil is pigment berwarna hijau. So bila tak ada nitrogen, tak ada klorofil dihasilkan, tak ada pigmen warna hijau, daun jadi kuning. Yes, kuning. Okey, antara yang berikut yang manakah fungsi utama akar? Ni sangat senang lah. 2 and 3. Okey, 2 and 3. Okay, so cikgu kata soalan bab 3 soalan senang. Sikit je dia. Okay, antara berikut penyesuaian nutrisi yang manakah betul. Okay, bab 3 selain belajar makronutrien, mikronutrien,
ada belajar sikit pasal akar dan pasal jenis nutrisi tumbuhan. Ada 3. Karnivor, parasit dan epifit. So kalau Rafflesia apa? Parasit. Yes, parasit. Sebab dia warna merah kan ke oring-oring macam tu, dia tak ada pigmen klorofil. Bila dia tak ada pigmen klorofil, dia tak warna hijau, dia tak ada pigmen klorofil, dia tak boleh buat fotosintesis, maka dia menyerap nutrien daripada tumbuhan lain. Parasit lah. Cantik tapi parasit. Okey, pokok langsuya merupakan tumbuhan epifit yang hidup menumpang pada tumbuhan lain. Mengapakah perumah bagi epifit tidak terancam? Epifit ni pokok langsuya tu yang bird nest fern tu, dia duduk je kat perumah tapi perumah tak terancam. Soalannya mengapa? Dia hanya menumpang berteduh, menumpang untuk mendapatkan bekalan cahaya bagi menjalankan fotosintesis sendiri. So dia tak kacau pun perumahnya, nak duduk tumpang je untuk dapat cahaya. Okey, mengapakah kekurangan nitrogen menyebabkan klorosis daun? Klorosis is nitrogen is needed in the formation of chlorophyll. Ya, betul. Nah, cikgu sekejap. Okey, betul. Cikgu dengar tadi jawab dalam pembentukan Chlorophyll. Yes. Klorosis for kuning, daun jadi kuning. Yes, D. Klorosis daun jadi kuning sebab klorofil tidak dihasilkan. Sebab nitrogen komponen utama untuk pembentukan klorofil. Okay, K for klorosis kuning klorofil. Kan senang. Okey, rerambut akar merupakan struktur yang telah diubah suai daripada epidermis akar. Okey, sel epidermis akar tu terubah suai menjadi sel rambut akar. Okey, sel epidermis dia terubah suai menjadi sel rambut akar. Okay. Soalan dia simple je. Soalan meningkatkan jumlah permukaan. Sebab itulah dia ada unjuran ni sebenarnya untuk meningkatkan jumlah luas permukaan penyerapan air. Very good. Encik X, Mr. X mendapati daun tanaman. Betul, fosforus. Kalau warna ungu. Yes, betul. Very good. Daun jadi warna ungu, daun ada spot polka dot bukan polka dot. Ada bintik. Yes, bintik merah is fosforus. Okay. Kurang fosforus dia akan jadi bintik merah warna ungu. Okay. P for phosphorus, P for polka dot. Tak berjalan polka dot, bintik ataupun spot. Okay. Spot merah, red spot ataupun become purplish. Purple. Okay. Nombor 9. The root cortex has a thin cell wall. Betul. Yes, betul. Cortex mempunyai dinding sel yang nipis. Okey, penyesuaian kita tengok soalan. Okey, penyesuaian akan membantu pergerakan air kan semasa dalam dia kata dalam. Supaya dapat menjalankan fungsi dengan cekap. Okey, antara berikut yang mana berkaitan penyesuaian ini. Okey, semua ni macam betul penyesuaian akar untuk pergerakan air. Tapi kat sini dia kata dalam. So dalam lebih kepada konteks lah. Kalau mempunyai banyak rambut akar pun penyesuaian akar juga kan. Tapi itu untuk pergerakan air dari tanah ke akar. So dari tanah ke akar kalau yang ni kan. Tapi sekarang ni dia nak dalam. So dalam konteks lah. Dalam akar ni kat lepas epidermis akar.
Lepas epidermis akar ada lapisan cortex. Cortex ini dinding sel dia nipis, memudahkan pergerakan air. Okey, si jawapan dia. Epidermis pun lebih kepada tanah ke akar. Kan tak sesuai. A tak sesuai, B tak sesuai. Berkas vaskular itu dah tak melibatkan osmosis kan, xylem. Ni dia osmosis. So C lebih tepat. Okay. Semua macam betul tapi nak cari yang tepat. Okay, nombor 10. Darjah 1 menunjukkan okay, D kan? Betul. Okay, so perbezaannya adalah D. Yang ini memerangkap serangga. Yang ini menumpang untuk bekalan cahaya, dapat bekalan cahaya. So jawapan dia D. So kalau memerangkap serangga ni dia tumbuhan apa? Parasit, episit, Carnivorous. apa? Tanima. Carnivorous. Betul. Sebab serangga kan? Serangga. Yang ini tumpang ni epifit. Yang parasit tu macam Rafflesia, dia serap nutrien, dia tak buat kerja, dia ambil nutrien daripada tumbuhan lain, tu parasit. Yang ni carnivore, dia gunakan dia dapat bekalan nitrogen daripada serangga. Macam inilah apa nama ni? Pokok apa? Galaben. Dia ada satu lagi periuk kera, yang ni perangkap serangga kan? Apa ke namanya? Venus flytrap. Betul. Venus flytrap. Okey. Sudah habis. Thank you, cikgu. It was very nice. Okey, ni dah dapat. Tahniah anda datang hari ini. Alhamdulillah. Okey. Ada lagi masa kita habis cepat. Ada apa-apa nak tanya daripada bab 1 sampai bab 3 yang kita dah belajar? No, teacher. It was very clear. Okay, Ada very teacher. good. Clear. Okay. Okay, Alhamdulillah. Okay, semua hari ni ada. So kita kalau tak ada soalan, kita sampai dekat sini dulu saja. Mungkin kita boleh jumpa lain kali untuk revise tajuk-tajuk dalam bab lain pula, sebab kamu kena master semua tajuk dalam form 5 dan form 4 untuk bersedia menduduki SPM 2021 pada tahun 2022 nanti. Semoga kita ada peluang untuk jumpa lagi. Cikgu sangat suka untuk menolong kalau dengan izin Allah, insya-Allah kita dapat berjumpa lagi. Kalau ada salah dan silap dari pihak cikgu, cikgu minta maaf, kot tersasul kan. Di kesempatan ni cikgu dah minta maaf. Okey. Serahkan pada cikgu. Baik, terima kasih cikgu ucapkan kepada Cikgu Syahusna atas penerangan tadi yang sempat cover 3 tajuk dalam bab tingkatan 5. Okay, semuanya penting-penting apa yang Cikgu Syahusna terangkan tadi. Okey, kalau ada rezeki lagi kita boleh sambung lagi revision untuk biologi. Akhir kata daripada cikgu, teruskan buat ulang kaji. Jangan putus asa. Mesti anda boleh buat yang terbaik. Cikgu dengan respon tadi pun cikgu tahu anda ada knowledge. Cuma kena buat banyak lagi ulang kaji. Saya rasa setakat itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Take care. Bye-bye.